Hai, Assalamualaikum. Mulakan hari kita dengan senyuman. Murid-murid yang dikasihi, ingat lagi pada Ustazah? Alah, takkanlah dah lupa pada Ustazah yang comel ni. Terima kasih sebab ingat pada Ustazah. Ustazah sayang kamu semua. Mari belajar bersama Ustazah. Jom kita mulakan. Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar semua? Ustazah doakan semuanya dalam keadaan sihat. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 4. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey murid-murid, pada hari ini kita akan belajar bidang adab unit 3 di bawah tajuk Jiran Sepakat Membawa Berkat. Murid-murid boleh merujuk muka teks Pendidikan Islam tahun 4 muka surat 174 hingga 179. Murid-murid pasti sudah pernah mendengar perkataan jiran kan? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Ini bermakna jiran ialah orang yang tinggal di sebelah kanan rumah kita, di sebelah kiri, di hadapan, di belakang ataupun di sekitar rumah kita. Murid-murid tentu ada jiran kan? Ustazah pun ada jiran. Okey, mari kita baca dalil tentang jiran bersama-sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Okey murid-murid, berdasarkan hadis ini, setiap orang Islam wajib beradab dengan jiran tanpa mengira agama dan bangsa. Kalau kita menyakiti jiran kita, hukumnya haram dan berdosa. Okey, sekarang kita lihat pula apakah hak jiran. Hak jiran terbahagi kepada 3. Hak dari segi perbuatan, hak dari segi percakapan dan hak dari segi emosi. Mari kita lihat apakah hak dari segi perbuatan. Yang pertama, kita hendaklah menghormati adat, budaya dan agama masing-masing. Okey murid-murid, kadang-kadang ada jiran kita yang berlainan agama dan bangsa. Jadi kita mestilah menghormati adat mereka, agama mereka dan budaya mereka. Yang kedua, tidak menyakiti jiran. Sama ada dari segi perbuatan ataupun percakapan. Yang ketiga, menziarahi jiran ketika sakit. Sekiranya kita mendengar berita jiran kita sakit, eloklah kita menziarahi mereka pada waktu yang sesuai. Yang keempat, memberikan pertolongan jika diperlukan. Yang kelima, melebihkan sedikit masakan dan memberikannya kepada jiran. Yang ini murid-murid tentu pernah amalkan kan? Seutamanya pada bulan Ramadan. Tapi kita tak perlu tunggu Ramadan, kita boleh teruskan pada bulan-bulan yang lain. Yang keenam, tidak mengganggu ketenteraman jiran. Yang ketujuh, saling memaafkan kesalahan dan bertolak ansur. Kita lihat pula hak dari segi percakapan. Memberikan nasihat sekiranya perlu. Yang kedua, mengucapkan tahniah atas kejayaan jiran. Yang ketiga, menjaga pertuturan. Kita hendaklah bercakap dengan lemah lembut, tidak boleh meninggikan suara dengan jiran. Okey, apakah pula hak dari segi emosi?
Pertama, berprasangka baik dengan jiran. Yang kedua, bersimpati apabila jiran ditimpa kemalangan. Setakat ini, adakah murid-murid faham adab terhadap jiran? Okey. Kenapa kita perlu beradab terhadap jiran? Okey, mari kita lihat kepentingan adab terhadap jiran. Yang pertama, kepentingan terhadap individu. Mendapat pahala dan keredaan Allah. Yang kedua, menjamin ketenangan emosi. Kepentingan terhadap masyarakat pula ialah kerja yang berat akan menjadi ringan. Hidup damai dan harmoni. Gejala negatif dapat dibantras. Memupuk silaturahim. Kepentingan terhadap negara pula ialah negara maju dan menarik kedatangan pelancong. Ekonomi negara bertambah baik. Murid-murid yang dikasihi, mari kita lihat bagaimana kehidupan jiran Rasulullah. Yang pertama, berbuat baik dengan jiran. Rasulullah SAW sentiasa berbuat baik dengan jiran dan tidak pernah menyakiti mereka walaupun jirannya seorang Yahudi. Maknanya kalau jiran kita bukan seagama dengan kita, kita patut berbuat baik dengan mereka. Peka dengan kebajikan jiran. Apabila memasak makanan, Rasulullah menggalakkan kita memberikan sedikit makanan kepada jiran, terutamanya apabila berlaku kematian dan musibah. Rasulullah SAW melarang kita membiarkan jiran berada dalam kelaparan sedangkan kita kekenyangan. Seterusnya, menghargai jiran. Rasulullah SAW berpesan agar kita kerap memberi hadiah kepada jiran dan mendahulukan jiran yang berdekatan. Rasulullah SAW juga menegah kita meremehkan pemberian jiran walaupun kurang bernilai. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita lihat mutiara kata ini. Sekiranya jiran sering menyebut kebaikan kita, maka kita tergolong dalam golongan orang yang baik. Tetapi, jika sebaliknya, maka berhati-hatilah dengan sikap kita. Terima kasih kerana menonton video Ustazah. Nantikan video-video lain daripada Ustazah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.